은혜 받으실 말씀은 Petikan 창세기 Alkitab 1장 untuk Kubah adalah 6절에서 daripada Kejadian 8절입니다. 1 ayat 6 hingga 하나님이 8. 가라사대 물 가운데 Berfirmanlah 궁창에 Allah, 있어 jadilah 물과 물로 cakrawala 나뉘게 di 하리라 tengah-tengah 하시고 segala air 하나님이 itu untuk 궁창을 memisahkan 만드사 air daripada 궁창 air. 아래의 Maka 물과 Allah menjadikan 궁창 위의 물로 cakrawala 나뉘게 lantas 하심에 그대로 memisahkan 되니라. air yang ada di bawah 하나님이 cakrawala 궁창을 daripada air yang 하늘이라 ada di 칭하시니라. atasnya. 저녁이 Maka 되며 terjadilah 아침이 sedemikian 되니 itu. 이는 Lalu Allah 둘째 menamai 날이니라. cakrawala itu langit. 아멘. Malam muncul 샬롬 lagi dan 사박의 disusuli 찬양과 pagi, 이소 dan itulah 캐스트라의 hari 연주가 yang kedua. 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam 전 Tuhan 세계 및 Yesus, 전국의 semua anggota mami dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. GCN 시청자 여러분, 창세기 Ini 강의 adalah penjelasan yang ke-33 tentang kitab Kejadian. 하나님께서는 창조 둘째 날 Pada hari 물 kedua 가운데 penciptaan, 궁창이 있게 Tuhan 하셨습니다. menciptakan suatu cakrawala di antara 이로 인해 air. 유구 세계와 영어 Hasil 세계에는 penciptaan ini 새로운 banyak 일들이 perkara baharu 일어났지요. terjadi, baik di dunia 유구 fizikal 세계에서는 대기권이 maupun dunia 만들어졌고, rohani. 영어 Di dunia 세계에 fizikal 속한 둘째 terciptalah 하늘에는 atmosfera, 빛의 sementara di 영역과 langit 어둠의 kedua 영역이 yang merupakan dunia 조성됐습니다. rohani terciptalah alam 유구 cahaya dan 세계에서 alam 궁창 kegelapan. 아래의 물은 Di 창조 dunia 셋째 fizikal, 날 air 바다가 di bawah 되고 cakrawala menjadi 궁창 위의 lautan, 물은 manakala air di 대기권의 atas 수증기로 cakrawala 남았지요. kekal sebagai uap air di 창조 넷째 날 atmosfera. 해와 달이 Pada hari 창조된 ketiga, 후부터는 물이 순환하기 시작했습니다. pada hari keempat, ketika matahari dan bulan diciptakan, peredaran air bermula. Air laut menyuap menjadi wap air yang membentuk awan, dan awan ini ditiup angin untuk menurunkan hujan ke seluruh bumi. Cukup atas peredaran air ini, semua makhluk dapat menerima air yang menyokong kehidupan mereka. Tuhan memberikan air tidak hanya dalam bentuk hujan, tapi juga sebagai salji atau embun. Semua bentuk presipitasi dari langit ini sebenarnya melambangkan berkat daripada Tuhan. Demi kesejahteraan semua makhluk termasuk manusia, Tuhan Bapa memberikan air dalam pelbagai bentuk. Oleh itu, Ulangan 11 ayat 14 menyatakan, jika kamu berbuat demikian, dia akan menurunkan hujan ke atas tanah kamu. Apabila hujan diperlukan pada musim luruh dan pada musim bunga. Dengan demikian, kamu akan mempunyai gandum, wain dan minyak zaitun. Mazmur 65 ayat 10 juga menyatakan, engkau mengairi batas-batas ladang mereka dan menggemburkan alur-alurnya. Engkau melembutkannya dengan hujan dan memberkati pertumbuhan tanaman. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini, segala sesuatu di bumi beredar menurut keadilan. Namun begitu, manusia merosakkan alam demi kepentingan mereka sendiri. Dan akibatnya, aturan dunia semula jadi mulai rosak. Hal ini menyebabkan hujan dan salji bukan hanya merupakan berkat daripada Tuhan, tapi juga merupakan bencana. Pada awalnya dalam aturan alam yang ditetapkan oleh Tuhan, hujan dan salji turun dengan teratur. Namun begitu, oleh sebab perbuatan manusia merosakkan alam, keseimbangan alam terganggu. Suhu bumi terus meningkat. Ada kawasan yang menerima terlalu banyak hujan atau terlalu banyak salji. Sementara ada kawasan yang hampir tidak pernah menerima hujan. Dalam kata lain, bencana alam seperti hujan lebat, salji tebal, kemarau dan banjir mulai terjadi. Namun begitu, meskipun manusia merosakkan aturan alam, Tuhan tetap mengawal bumi ini agar keadilan asas yang ditetapkan oleh Tuhan tidak goyah. Sebagai contoh ada laporan bahawa paksi putaran bumi sedikit berubah akibat gempa bumi yang lepas di Chile. Namun begitu, perubahan itu adalah sangat kecil. Tidak kira betapa dahsyatnya bencana alam, semasa tempoh pembukaan manusia, Tuhan memelihara bumi agar bumi dapat bertahan. Selain itu, ketika bencana alam semakin buruk pada akhir zaman, masa Tuhan bersinar lebih terang. Seperti Yesus mengawal angin dan ombak, kuasa api Roh Kudus dapat mengawal gempa bumi, banjir dan letusan gunung berapi.
아버지 하나님께서는 크게 Melalui kerja-kerja 영광 ini, 받으시고 Tuhan Bapa 인간 akan sangat 성장을 dimuliakan 마무리 kerana 지으시게 Dia akan 됩니다. menyelesaikan pemumpukan 성도 여러분, manusia. 창조 둘째 날에 영의 세계에서는 둘째 하늘에 두 영역이 조성됐다 했습니다. 둘째 하늘에 있는 두 영역이란 빛의 Saudara-saudara 영역과 yang saya kasih, 어둠의 saya telah 영역입니다. mengatakan bahawa pada hari kedua penciptaan, dua domain telah diciptakan di langit kedua dalam alam rohani, iaitu domain cahaya dan domain kegelapan. Ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahawa Taman Eden di dalam domain cahaya dan domain kegelapan saling berdekatan. Kedekatan ini menunjukkan bahawa satu bahagian ialah domain kegelapan dan bahagian yang lain ialah Taman Eden. Eden ialah alam cahaya, oleh itu Tuhan menetapkan garis sembatan di antaranya untuk dikawal. Kejadian 3:24 menyatakan, lalu Dia menyinyalkan manusia itu keluar, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya dua malaikat kerubing serta 9 pedang yang menyala-nyala dan berputar ke segala arah untuk mengawal jalan menuju kepada pokok hayat itu. Tuhan mengusir manusia kerana mereka berdosa dengan memakan buah yang dilarang, lalu turun ke bumi. Dia menempatkan kerup dan pedang berapi untuk mengawal jalan ke pokok yang memberi hidup. Di sebelah timur langit kedua, alam kegelapan dan alam cahaya bersebelahan dengan satu sama lain, dan sepadannya dikawal oleh kerup dan pedang berapi. Hal ini demikian kerana kuasa kegelapan akan hidup selamanya jika mereka memakan buah daripada pokok yang memberi hidup. Pengawal jalan menunjukkan bahawa ada makhluk yang mungkin dapat masuk ke dalam Taman Eden. Alkitab dengan jelas menyatakan bahawa Tuhan membuatkan bahagian sebelah timur Taman Eden dikawal. Secara lebih rinci, Tuhan membuatkan jalan ke pokok yang memberi hidup di Taman Eden dikawal. Hal ini menunjukkan bahawa ada makhluk yang mungkin mengejar pokok yang memberi hidup. Sebelum Adam diusir dari Taman Eden, dia dapat melindungi Eden dengan kuasa dan autoriti yang diberikan oleh Tuhan. Setelah Adam diusir, tugas itu diberikan kepada pedang berapi dan kerup. Dalam Kejadian 3 ayat 22, Tuhan berfirman, sekarang manusia telah menjadi seperti kita dan mempunyai pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Oleh sebab itu, manusia mesti dilarang makan buah daripada pokok yang memberi hidup, supaya manusia tidak hidup selama-lamanya. Dalam ayat ini, manusia merujuk Adam yang telah berdosa. Adam melakukan dosa dan mengingkari perintah Tuhan. Sebelum Adam berdosa, dia ialah makhluk hidup. Jadi tidak ada keperluan baginya untuk memakan buah yang memberi hidup. Namun begitu setelah berdosa, dia dilarang daripada memperoleh buah yang memberi hidup. Menurut hukum alam rohani, kematian adalah upah dosa. Jadi Adam tidak lagi dapat hidup abadi. Namun begitu, jika dia memakan buah daripada pokok yang memberi hidup, dia dapat hidup selamanya. Oleh sebab Adam tinggal di Eden untuk waktu yang lama, dia mengetahui hal ini dan mungkin cuba untuk memakannya. Itulah sebabnya Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden ke bumi ini. Setelah mengusir Adam dari Taman Eden, Tuhan menempatkan kerup dan pedang berapi untuk mengawal jalan ke pokok yang memberi hidup. Hal ini adalah untuk mencegah roh jahat memakan buah daripada pokok yang memberi hidup. Selain Taman Eden, roh jahat juga berada di langit kedua. Mereka mungkin dapat menceroboh Taman Eden yang tiada lagi Adam. Atas sebab ini, Tuhan menempatkan kerup dan pedang berapi yang berpusing ke segala arah untuk mengawal jalan ke pokok yang memberi hidup. Daripada fakta-fakta ini, kita dapat mengetahui bahawa alam cahaya dan alam kegelapan di langit kedua berada sebelah menyebelah. Ketika Tuhan menciptakan cakrawala pada hari kedua penciptaan, Taman Eden diciptakan di dalam alam cahaya dan kediaman roh jahat di dalam alam kegelapan. Langit kedua jauh lebih luas berbanding dengan langit pertama. Galaksi dalam langit pertama sangat luas, tapi dibandingkan dengan itu, bumi hanyalah satu titik.
Terdapat juga ruang lain yang diciptakan di langit kedua selain tempat-tempat ini. Ruang ini berfungsi sebagai zon penyangga antara langit pertama, yakni dunia fizikal dan dunia rohani. Dan ruang ini juga diciptakan. Di tempat khusus ini, aliran waktu berhenti. Tiada pergerakan sama sekali. Inilah sebabnya makhluk rohani dapat datang ke dunia fizikal dengan serta-merta melalui ruang ini. Oleh itu, jika Tuhan mengutus malaikat dari syurga, malaikat akan tiba dengan serta-merta. Ketahuilah bahawa tempat istimewa seperti ini juga terdapat di dalam cakrawala. Alkitab menyatakan bahawa ketika Tuhan Yesus naik ke syurga, dia menghilang ke dalam awan. Anggota gereja kita tahu tentang awan yang datang dan pergi, bukan? Ruang terbuka di lokasi tertentu lalu awan memasuki ruang tersebut. Melalui tempat itu, Tuhan Yesus terus menuju tahta Tuhan Bapa. Walaupun manusia mempunyai banyak imajinasi, ada yang berfikir bahawa Tuhan Yesus masih terus naik ke langit. Apakah yang akan terjadi jika Tuhan Yesus terus naik ke langit? Di langit hampir tiada oksigen dan suhunya amat sejuk, iaitu sekitar negatif 70 hingga negatif 100 darjah Celsius. Bagaimana mungkin dapat terus naik? Ketinggian di mana kita terbang adalah sangat sejuk. Di sesuatu tempat, suhu mencecah negatif 100 darjah Celsius. Jika Tuhan Yesus masih berada di situ, dia pasti akan membeku. Dengan cara ini, orang yang tidak mempunyai pengetahuan rohani akan memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Pernahkah pula dengan Elia naik ke syurga dengan kereta kuda berapi? Kuda pasti sudah mati dan kereta kuda akan jatuh ke dalam udara yang sejuk itu. Bukankah hal ini sangat melucukan? Namun begitu, melalui ruang yang telah anda lihat, ruang di mana awan berpusing-pusing masuk dan keluar, Tuhan Yesus dan Elia sampai ke langit ketiga atau keempat secara langsung melalui ruang tersebut. Sila ingat bahawa terdapat ruang khas di dalam cakrawala. Terdapat 3 ruang rohani yang diciptakan Tuhan dalam cakrawala pada hari kedua penciptaan. Ruang itu ialah alam cahaya, alam kegelapan dan kawasan neutral di mana aliran masa terhenti. Sekarang Kejadian 1 ayat 6 menyatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air itu untuk memisahkan air daripada air. Terdapat sebab rohani mengapa Tuhan menciptakan cakrawala di tengah-tengah air. Air merujuk kepada firman Tuhan dalam makna rohani. Oleh itu, kenyataan bahawa terdapat cakrawala tengah-tengah air menunjukkan bahawa segala-galanya berada di bawah autoriti Tuhan. Hal ini bermaksud bahawa semua ruang ini, ruang fizikal, ruang rohani dan kawasan neutral, semuanya kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, ke ruang manakah air di atas cakrawala pergi di dalam alam rohani? Air ini menjadi asas bagi sungai-sungai di Taman Eden di langit kedua. Dalam Kejadian 2 ayat 11 hingga 14, 4 sungai di Taman Eden dinyatakan. Namun begitu, Kejadian 2 ayat 10 menyatakan sebuah air sungai mengalir dari Eden mengairi taman dan di situ bercabanglah sungai itu menjadi 4 batang sungai. Hal ini menunjukkan bahawa ada satu sumber bagi keempat-empat sungai itu. Air yang menjadi sumber bagi keempat-empat sungai itu ialah air di atas cakrawala yang dinyatakan dalam ayat Alkitab pada malam ini. Sungai-sungai di Taman Eden tidak dapat dibandingkan dengan sungai-sungai di bumi ini. Sungai-sungai itu adalah jauh lebih luas dan lebih panjang daripada sungai-sungai di bumi. Oleh itu, jumlah airnya adalah jauh lebih banyak. Saiz Taman Eden sangat besar dan tidak dapat dibandingkan dengan bumi. Taman Eden lebih besar daripada puluhan juta bumi. Tiada kematian di sana, jadi keturunan Adam terus hidup sejak zaman Adam.
낳고 Seberapa 낳고 besar Taman Eden 계속 perlu 낳는데 untuk menampung kehidupan 전부 mereka 낳다는 semua? 거니까. 그들이 다 수용될 수 Taman 있는 Eden bukanlah 환경이라면 taman kecil seperti yang 얼마나 dibayangkan 넓겠습니까? orang, 에덴 동산이. hanya kerana tempat itu dipanggil sebagai taman. 조그맣게만 생각하니까 에덴 동산 조그만 걸로 생각하고. Betapa tidak masuk akal bahwa akibat salah faham, sesetengah orang mencari Eden yang menyangka bahwa Eden berada di suatu tempat di Timur Tengah. 에덴 동산을 거기 가서 찾으려고 하니. Hanya apabila Tuhan mentafsirkan Alkitab dengan cara ini, tafsiran adalah tepat dan perkataan dalam 66 kitab Alkitab berpadangan maksudnya dengan satu sama lain. Oleh itu, sungai-sungai Eden jauh lebih berlimpah-limpah daripada sungai yang ada di bumi. Air di dalam Taman Eden, yakni air di atas cakrawala, sebenarnya ialah air yang melitupi bumi pada mulanya. Ketika cakrawala diciptakan di tengah-tengah air, air itu terbahagi kepada dua, dan air di atas cakrawala menjadi sumber bagi keempat-empat sungai di Taman Eden. Air di bawah cakrawala itu membentuk lautan di bumi. Oleh itu, air di Taman Eden dan air di bumi berkongsi asal-usul yang sama. Asalnya adalah sungai kehidupan yang dialirkan oleh Tuhan dari syurga. Namun begitu, sejak sekian lama air di bumi telah menjadi tercemar. Ketika Adam dikutuk dan diusir ke bumi, bumi dan segala sesuatu di dalamnya juga dikutuk. Sejak saat itu, segala sesuatu di bumi mulai berubah. Aktiviti pembangunan oleh manusia secara tidak ketakawar telah merosakkan alam dan menambahkan pencemaran alam sekitar. Akibat gangguan ini terhadap alam semula jadi berlaku perubahan cuaca yang tidak normal dan bencana alam menjadi kerap. Tuhan pada asalnya menciptakan bumi ini untuk menjadi indah dan menyenangkan, tetapi manusia telah mencemarkannya kerana ketamakan dan kejahatan mereka. Berbeza dengan bumi ini, Taman Eden mengekalkan keadaan asal yang diciptakan oleh Tuhan. Taman Eden adalah bersih dan jernih, dan alam sekitar dan alam semula jadi yang kaya tetap terpelihara sebagaimana diciptakan pada mulanya. Sungai-sungai di Taman Eden terpelihara dengan baik, bersih, jernih dan bersinar indah. Namun begitu, ada suatu peristiwa dan ketentuan Tuhan ketika air-air dari Taman Eden turun ke bumi ini. Peristiwa itu ialah banjir Nuh. Dalam Kejadian bab 7, semasa banjir Nuh, hujan turun selama 40 hari sehingga gunung tertinggi ditenggami air. Namun begitu dengan semua air di bumi, walaupun semua air sekutu mencair, gunung tertinggi tidak akan ditenggelami. Dengan kata lain, bumi tidak dapat ditutupi sepenuhnya hanya dengan air di bumi. Sekarang Kejadian 7 ayat 11 hingga 12 yang menggambarkan adegan banjir Nuh menyatakan segala mata air di bawah tanah terbelah. Segala pintu air di langit terbuka, lalu hujan turun selama 40 hari dan selama 40 malam. Segala mata air di bawah tanah merujuk sumber bagi keempat-empat sungai di Taman Eden. Segala pintu air di langit pula merujuk pintu yang menghubungkan ke langit kedua. Semasa penghakiman banjir, Tuhan membuatkan segala mata air di bawah tanah di Taman Eden terbelah dan menjadikan air yang turun ke bumi melalui pintu air yang terbuka di langit kedua. Saya berkata sebelum ini bahawa jumlah air di Sungai Eden tidak dapat dibandingkan dengan sungai di bumi. Oleh itu, jika air Sungai Eden mengalir ke bumi, air itu dapat melitupi bumi dengan mudah. Selain itu, Tuhan juga membukakan mata air Samudera Raya menjadi sumber bagi Sungai Eden. Lalu dia membukakan pintu yang menghubungkan langit pertama dengan langit kedua dan membiarkan air turun ke bumi seperti hujan. Alkitab menyatakan bahawa pintu langit kini terbuka. Ayat ini menggunakan bentuk jamak segala pintu air di langit. Hal ini bermaksud bahawa bukan saja satu kawasan tertentu yang dibuka pada masa itu, tapi semua pintu yang terhubung ke bumi telah terbuka. Air dalam langit kedua turun bukan sahaja di kawasan tempat tinggal Nuh, tetapi ke seluruh bumi sekaligus. Demikian juga apabila Tuhan menurunkan dinosaur ke bumi, Tuhan membukakan semua pintu langit dan menurunkan dinosaur. Itulah sebabnya ada sisa-sisa fosil di setiap penjuru dunia. Dengan cara inilah air Eden yang mengalir keluar ke bumi kembali ke Eden selepas penghakiman banjir.
Saya akan menerangkan secara terperinci bagaimana Tuhan menarik air yang banyak itu kembali ke Taman Eden ketika kita sampai ke Kejadian 47. Apa yang perlu anda ingat adalah bahawa pada hari kedua penciptaan, air di atas cakrawala terkumpul pada sumber sungai-sungai Taman Eden dan bahawa keempat-keempat sungai itu muncul daripada sumber ini. Fakta ini dapat dibuktikan oleh air yang turun ke bumi melalui pintu-pintu di langit semasa banjir Nuh. Saudara dan saudara yang saya kasihi, kita mempunyai bukti lain tentang kewujudan langit kedua. Bukti itu ialah mana yang dimakan oleh orang Israel di padang gurun semasa mereka keluar dari Mesir. Seorang ahli botani abad ke-19 mendakwa bahawa mana ialah cairan keras yang dihasilkan oleh tanaman asli di semenanjung Sinai apabila disengat afid. Selain itu, di semenanjung Sinai dan Timur Tengah, buah-buahan berbentuk manik yang dikumpulkan daripada ranting dijual dengan nama makanan syurga. Namun begitu, mana bukanlah buah daripada tumbuhan tertentu di bumi ini. Alkitab yang jelas menyatakan bahawa mana turun dari langit. Keluaran 16 ayat 4 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang aku menghujani kamu semua dengan makanan dari langit. Setiap hari umat mesti keluar untuk mengumpulkan roti secukupnya bagi satu hari. Dengan cara ini aku dapat menguji umatku, supaya aku tahu sama ada mereka mentaati perintahku atau tidak. Di sini langit merujuk langit kedua. Mazmur 78 ayat 23 hingga 24 menyatakan, namun dia memerintahkan awan dan membuka pintu langit, menghujani mereka dengan mana untuk makanan mereka dan memberi mereka gandum syurga. Awan juga merujuk langit kedua. Dengan cara ini, Alkitab menyatakan bahawa mana turun dari langit kedua. Berapakah antara anda yang akan berkata tidak? Oleh itu, dari mana tempat di bumi ini asalnya mana itu? Dapat kita katakan bahawa mana hanya datang dari langit kedua. Tuhan membukakan pintu langit kedua dan menurunkan mana seperti embun pagi yang turun di padang gurun. Selepas matahari terbit dan embun mengering, terdapat mana yang berbentuk seperti kepingan halus seperti embun beku. Mana mempunyai penampilan seperti mutiara dan rasanya seperti wafer dengan madu. Orang Israel mengumpulkan mana, menggilingnya di antara dua batu gilingan atau menghancurkannya di dalam lesung dan kemudian memakannya. Keluaran 16:35 menyatakan 40 tahun lamanya orang Israel makan mana itu sampai mereka tiba di negeri yang berpenduduk. Dimakanlah mereka mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Tuhan sendiri menyatakan roti untuk orang Israel selama 40 tahun. Yosua 5 ayat 12 menyatakan, sehari selepas mereka memakan hasil negeri itu, tiada lagi mana bagi orang Israel. Lalu mereka memakan hasil tanah Kanaan pada tahun itu. Daripada ayat ini, anda pun dapat mengetahui bahawa mana diberikan oleh Tuhan. Ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan dan memakan hasil daripada negeri itu, bermula hari yang berikutnya, mana tidak lagi turun dari langit. Oleh itu mereka tidak dapat memperoleh mana lagi. Sekarang jika anda menemui sesuatu yang dipanggil mana semasa menjelajah di kawasan Timur Tengah, harap maklum bahawa itu bukanlah mana yang sebenar. Tuhan menurunkan mana dari langit kedua dan mana diberikan hanya untuk tempoh 40 tahun semasa orang Israel tinggal di padang gurun. Taman Eden di langit kedua tergolong dalam alam rohani. Tetapi Taman Eden tidak sepenuhnya ruang rohani. Langit kedua ialah dunia yang dapat dilihat dan disentuh. Oleh itu manusia duniawi dapat makan mana walaupun mana ialah makanan dari langit kedua. Saudara dan saudara yang saya kasihi, ketika Yesus dilahirkan, bintang yang membawa 3 ahli kaji bintang juga merupakan bintang di langit kedua. Matius 2 ayat 9 menyatakan, mereka pun pergi. Di pertengahan jalan mereka melihat bintang yang telah muncul di timur dahulu, kini mendahului mereka dan berhenti di atas tempat anak itu.
Bintang di langit itu berulang-ulang kali bergerak dan berhenti mengikut langkah mereka. Dan bintang itu berhenti ketika mereka tiba di destinasi. Hal ini bermaksud bahawa ketika 3 ahli kaji bintang itu berjalan menuju Bethlehem, bintang itu bergerak dan ketika mereka tidur, bintang itu berhenti pada titik itu. Bintang itu menemani mereka sehingga mereka sampai ke destinasi. Jika bintang ini adalah bintang di langit pertama, bintang itu akan menimbulkan masalah besar dengan melanggar aturan objek-objek angkasa. Pertama, jika bintang-bintang di langit itu bergerak, bintang akan terlalu jauh untuk kita lihat dengan mata kasar dan sukar untuk kita ikuti. Selain itu, hal ini akan menjadi sukar bagi ahli-ahli kaji bintang untuk mencari kawasan tertentu seperti Yerusalem atau Bethlehem. Namun begitu, jika Tuhan membukakan pintu Taman Eden dan membukakan ruang rohani, kita dapat melihat bintang-bintang bergerak secara dekat. Bintang-bintang di langit pertama bergerak mengikut laluan yang ditetapkan mengikut aturan alam. Oleh itu, anda dapat menemui bahawa bintang memimpin ketiga-tiga orang itu bukan bintang dari langit pertama. Tuhan menggerakkan bintang di langit kedua supaya hal ini tidak memberikan kesan kepada apa-apa objek di langit pertama. Selain itu, dia membukakan ruang langit kedua di mana bintang itu bergerak supaya ketiga-tiga ahli kaji bintang dapat melihat bintang itu. Tuhan telah berkali-kali menunjukkan pergerakan bintang ini kepada kita. Kita telah melihat 3 bintang bergerak dalam satu kumpulan, 1 bintang bergerak secara zigzag, bintang-bintang bergerak menuju satu sama lain, dan sebagainya. Tuhan menunjukkan pelbagai pergerakan bintang yang mustahil untuk berlaku di langit pertama. Bintang-bintang yang bergerak itu ialah bintang-bintang di langit kedua. Tuhan membukakan ruang langit kedua untuk seketika supaya kita dapat melihatnya. Perkara yang sangat menarik ketika saya melihat bintang-bintang bergerak seperti ini. Seolah-olah bintang yang bergerak laju itu akan berlanggar dengan bintang lain di hadapannya. Tapi bintang yang besar bergerak laju tiba-tiba bertukar arah dan terus maju ke hadapan. Dengan kata lain, perkara seperti ini adalah mustahil untuk berlaku di langit pertama. Tapi kita dapat melihat bintang bergerak di langit kedua. Ketika Yesus dilahirkan, tiada kompas atau peta. Oleh itu, Tuhan memberikan petunjuk kepada 3 ahli kaji bintang melalui satu bintang dan membolehkan mereka mengikuti bintang itu dengan membukakan langit kedua. 이걸 통해서 바로 동방 박사들을 베들레헴으로 인도를 했던 것이죠. 그때는 뭐 나침반이 있습니까? 지도가 있습니까? 바로 하나님이 별을 통해서 지시하시고 계시해서 바로 별을 따라가게 하시고 우리가 예수님이 나신 그 마국가를 찾아가도록 하셨던 것이죠. Untuk membantu anda merasakan ruang rohani, Tuhan menunjukkan tanda dan keajaiban lain selain perkara ini. Sebagai contoh, anda melihat ada gang awan yang sangat bersih dan jernih muncul pada aras kereta yang tinggi di langit, lalu kemudian hilang semula ke dalam langit. Adakah anda sedang menonton adegan itu sekarang? Pernahkah anda melihatnya sebelum ini? Perkara yang berlaku saat Tuhan menyuruh saya melihat langit, melihat awan dan melihat arah angin bertiup. Anda telah melihatnya sejak itu. Awan bergerak masuk dan keluar dari tempat tertentu. Awan ini membentuk pusaran angin. Anda telah banyak kali melihat awan berputar masuk dan keluar dari langit yang cerah seperti ini di tempat tertentu. Seperti anda lihat, hari ini berlaku seolah-olah seseorang menghembuskan asap putih ke langit dan kemudian menyedutnya ke semula. Anda dapat menemui pada banyak bahagian Alkitab bahawa awan muncul seperti sesuatu atau seseorang bergerak melalui ruang rohani. Yang pertama ialah kejadian ketika Yesus naik ke gunung. 있을 때 구름이 등장하는 것을 볼 수가 있습니다. 먼저 우리 예수님께서 3명의 제자와 함께 변화산에 오르셨을 때이죠. Matius 17 ayat 5 menyatakan, sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-sinar meliputi mereka
Dan terdengar suara dari awan berkata, "Inilah anakku yang aku kasihi, yang menyenangkan hatiku, dengarkanlah dia." Ketika Tuhan Yesus naik ke syurga setelah kebangkitannya, Kisah Rasul 1 ayat 9 menyatakan, dia diangkat ke syurga sementara mereka memandang dia, lalu awan menutupi dia daripada pandangan mereka. Ketika Tuhan Yesus diselubungi oleh awan, dia pergi ke ruang rohani yang lain. Jika awan tidak menutupi Tuhan Yesus, orang akan melihat dia naik dan menghilang, yang akan menyebabkan banyak orang mempunyai pemikiran dan persoalan yang berbeza. Orang mungkin jatuh ke dalam peraguan besar dan sukar memahami Alkitab. Oleh itu, untuk mencegah soalan seperti itu tidak terjawab, Tuhan menyediakan awan dan orang melihat Tuhan Yesus masuk ke dalam awan. 빨려 들어가 사라지는 것을 보게 되죠. Markus 13 ayat 26 juga menyatakan, 주님께서 공중 강림하실 때 구름을 타고 kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Dalam perjanjian lama, ketika Tuhan sendiri turun ke bumi ini, awan selalu muncul seperti yang tertulis dalam Keluaran 19 ayat 9. Seperti yang anda lihat, awan muncul ketika pintu ke alam rohani terbuka. Tuhan menunjukkan kepada kita bukan saja awan dunia fizikal, malah awan daripada alam rohani. Oleh itu adalah benar bahawa Tuhan membuat kita menyedari bahawa dunia yang berkelihatan ini bukanlah segala-galanya, tapi bahawa alam rohani benar-benar wujud. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, selama 5 daripada 6 hari penciptaan, Alkitab menyatakan Allah melihat semua itu baik. Namun begitu, ungkapan ini tidak dapat ditemui hanya pada hari kedua penciptaan. Dalam Alkitab, hanya pada hari kedua penciptaan, tiada ungkapan Allah melihat semua itu baik. Apakah sebabnya? Sebabnya adalah satu domain kegelapan di mana roh-roh jahat tinggal, diciptakan di cakrawala pada hari kedua. Untuk menjadikan pemukuan manusia adalah adil, Tuhan menyediakan tempat kediaman bagi Lucifer dan roh-roh jahat di dalam alam kegelapan di langit kedua. Oleh sebab domain kegelapan itu tidak kelihatan baik pada pandangan Tuhan, maka tiada ungkapan Allah melihat semua itu baik. Sekarang, adakah sesebab antara anda berfikir sesuatu seperti ini? Pada hari pertama penciptaan, Tuhan melepaskan roh-roh jahat dan menciptakan kegelapan yang bertentangan dengan cahaya. Tapi kemudian mengapa Allah mengatakan semua itu baik? Jika anda membaca hari pertama penciptaan dengan teliti, anda akan menemui jawapannya. Dari hari ketiga hingga hari keenam, pada akhir pekerjaan penciptaan setiap hari, terdapat ungkapan Allah melihat semua itu baik. Sebaliknya pada hari pertama dinyatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cahaya. Lalu terus ada cahaya. Allah melihat cahaya itu baik. Kemudian Tuhan memisahkan cahaya itu daripada kegelapan. Dengan kata lain, Tuhan melihat bahawa hanya cahaya itu yang baik pada hari pertama. Dengan demikian, firman Tuhan adalah tepat dan tiada apa yang tertulis tanpa sebab. Hanya dengan melihat catatan pada hari pertama dan kedua penciptaan, kita dapat melihat betapa Tuhan mengasihi cahaya dan membenci kegelapan. Yakobus 1 ayat 17 memanggil Tuhan Bapa, sumber segala cahaya, dan menyatakan dia tidak berubah bentuk dan tidak seperti bayangan berubah-ubah bentuknya. Anda lihat anak-anak Tuhan yang sendiri merupakan cahaya. Oleh itu, sila pupuk hati anda supaya tiada kegelapan sama sekali, tapi hanya cahaya mengisinya. Ketika saya terus berbicara tentang dunia roh, saya berharap anda akan cepat mencapai dunia roh. Capailah dunia cahaya tanpa kejahatan dan kegelapan, dan anda akan melihat betapa bahagianya anda. Adakah anda berasa kesepian walaupun anda percaya kepada Tuhan? Oleh itu, adakah anda melakukan sejenis perzinaan? Apabila anda mencapai iman roh, anda akan berbahagia kerana tiada masa untuk anda berasa kesepian. Anda tidak berasa kesepian. Anda hanya merasakan kebahagiaan, sukacita dan kesyukuran. Semoga tiada kerja kegelapan dalam hidup anda. Dan semoga anda memberikan kemuliaan kepada Tuhan Bapa dengan buah cahaya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. 주님의 이름으로 축원합니다.